Nama kuasa. Halo, Assalamualaikum. Anda bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia. Saya Pasha Rahim bersama Saya Helena Pallavi. Apa khabar anda semua? So hari ini mulalah orang bekerja. Pastikan Betul. anda semua bersemangat. Walaupun semalam mungkin anda melalui satu perjalanan yang berjam-jam betul. lama. Ada dengar-dengar ada yang melekat dalam perjalanan selama hampir 20 jam ya untuk sampai ke destinasi, pulang ke Kuala Lumpur ataupun pulang ke Selangor. Tapi itulah pagi-pagi ni walau apa pun kita mulakan minggu bekerja dengan penuh ceria dan bersemangat. Walaupun mungkin sebenarnya masih ada lagi mood-mood nak raya tu sebenarnya. Tapi pada saya dah habislah. Habis dah. Tak bolehlah kita raya sebulan Lina. Masih banyak lagi open house yang pastinya hujung-hujung minggu ni banyak lagi jemputan-jemputan untuk kita beraya ke rumah sanak saudara, ke rumah kawan-kawan dan sebagainya. Betul, dan kalau dah bercakap tentang raya ni, kita dah makan banyak dan sebagainya, pastinya apa yang terfikir di fikiran kita adalah bagaimana nak detox, bagaimana nak mengembalikan berat badan ataupun kekalkan berat badan, dan itu yang perlu anda bersama kami hingga hujung rancangan kerana kami akan membincangkan satu topik tentang detox. Dan juga bersama kami di hujung rancangan nanti seorang tetamu yang istimewa. Kalau nak tahu siapa, kenalah tonton Apa Khabar Malaysia sehingga ke hujung rancangan nanti. Betul, dan walaupun kita berada dalam bulan Syawal, peperangan ni tak dapat kita elakkan ataupun pergaduhan ataupun konflik antara Israel dan juga Iran. Namun Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan sedang memantau rapat perkembangan konflik Iran-Israel dan juga kedudukan pasaran keuangan termasuk potensi dampak ke atas Malaysia. Dan beliau juga berkata kerajaan akan bertindak dengan bijaksana bagi memperkukuh kestabilan ekonomi dan keuangan serta mengambil kira sebarang faktor yang mungkin memberi kesan kepada rakyat Malaysia. Dan Perdana Menteri yang juga Menteri Keuangan berkata pendirian Malaysia adalah semua pihak harus memainkan peranan untuk memastikan ketegangan di Timur Tengah tidak terus memuncak demi keamanan dan kepentingan sejagat, dan kita perlu berusaha untuk mencapai penyelesaian dengan menamatkan pertelingkahan di rantau tersebut. Dan yang penting sekali kita harapkan konflik ini tidak berterusan kerana bukan sahaja melibatkan rantau Timur Tengah tetapi juga akan memberi kesan kepada seluruh negara secara amnya, seluruh dunia secara amnya. Untuk lebih lagi berita dan juga informasi terkini, jangan lupa layari portal bernama.com, dan selain daripada itu jika anda ada apa-apa cadangan ataupun hibahan yang ingin dikongsikan bersama kami, bolehlah emailkan ke alamat akmbernamatv@gmail.com. Dan jom kita sama-sama saksikan ramalan cuaca untuk hari ini dan kemudian bersama dengan rakan dari Bilik Berita. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nurni Samsila Osman langsung dari Bilik Berita. Dan baik, kita mulakan dengan perkembangan terkini laporan dunia. Satu daripada pangkalan tentera Israel dilaporkan mengalami kerosakan akibat serangan ratusan drone dan peluru berpandu oleh Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRG kemarin. Jurucakap tentera rejim Zionis Daniel Hagari mengesahkan sebuah pangkalan tentera mengalami sedikit kerosakan dalam serangan berkenaan.
Hakim mendakwa kebanyakan drone dan peluru berpandu dipintas dan ditembak jatuh oleh tentera udara sebelum mencapai sasaran. Berpuluh-puluh pesawat perang dikerahkan untuk memintas ancaman udara Iran. Israel kini berada dalam keadaan berjaga-jaga berikutan serangan Iran. Sementara itu, susulan pengumuman penamatan serangan Iran, tiada lagi keperluan untuk tinggal di tempat perlindungan di seluruh negara haram Israel. IRG berkata pelancaran drone dan peluru berpandu ke arah Israel itu sebagai tindak balas kepada banyak jenayah oleh Israel, termasuk serangan minggu lalu ke atas bahagian konsulat kedutaan Iran di Damsyik. Serangan tersebut telah mengorbankan 13 orang termasuk 7 penasihat tentera Iran. 57 rumah penduduk di Melaka Tengah dan Alur Gajah terjejas banjir kilat susulan hujan lebih 2 jam sejak 3 petang Ahad. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Melaka, Lieutenant Colonel Kamarul Shah Muslim berkata pihaknya telah mengaktifkan pusat pemindahan sementara PPS di Dewan Japurun Air Keruh untuk keperluan pemindahan mangsa dan proses pendaftaran mangsa banjir masih dilaksanakan setakat ini. Bagi daerah Alur Gajah, 22 rumah terjejas melibatkan penduduk di Kampung Gapam, Kampung Bukit Tambun, Kampung Parit Melana dan Kampung Bukit Balai di Durian Tunggal. Di Melaka Tengah membabitkan 28 rumah di Taman Melawis, Bukit Beruang, Air Keruh Haid 2 dan Kampung Sungai Putat 5 setakat 8 malam semalam. Dalam masa yang sama, anggota Angkatan Pertahanan Awam Malaysia menjalankan pemantauan rapi di kawasan terjejas. Orang ramai diminta peka dan mengikut arahan pasukan penyelamat bagi mengelak sebarang risiko banjir. Seekor anak gajah mati dilanggar kereta di kilometer 50 Jalan Raya Timur Barat JRTB Great Jeli pada Ahad. Kemalangan pada 8.30 malam itu dikatakan berlaku ketika anak gajah terbabit mahu melintas laluan secara tiba-tiba. Keadaan itu mengakibatkan sebuah kenderaan utility sukan SUV jenis Nissan X-Trail yang sedang melalui selekoh tidak sempat mengelak dan melanggar gajah tersebut. Bagaimanapun, tiada kemalangan jiwa atau kecederaan kepada pemandu dan penumpang. Insiden terbabit tular apabila rakaman berdurasi 1 minit 45 saat dikongsi di media sosial. Anak gajah terbabit dipercayai mati di tempat kejadian. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Great, Superintendent Zulkifli Mahmud mengesahkan menerima laporan berhubung kejadian itu. Sekian dari Bilik Berita, saya Nurni Samsul Osman. Salam hormat. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Baik, masih lagi bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia. Seperti yang Helena sebutkan di awal rancangan tadi, kita dah selepas beberapa hari ni, berapa hari kita beraya dah? Raya ke-6 kalau silap saya. Lebih kuranglah raya ke-6 hari ni. Kita dah makan rendang, betul, dah makan lemang, dah makan ketupat, kuah kacang, macam-macam lah yang kita dah makan dalam beberapa hari ni. Mungkin yang bermain-main di minda, macam manalah kita nak buang segala lemak-lemak ke, ataupun mungkin orang kata toksin-toksin ke dalam badan kan. Kita dah sebulan berpuasa, dah turun berat badan dah. 2-3 hari raya dah naik balik. Jadi untuk hari ini topik kita yang akan kita bincangkan, bagaimana ataupun apakah kepentingan untuk kita menyingkir toksin dalam badan, ataupun adakah ia hanya satu mitos? Boleh ke kita singkirkan toksin dalam badan ni? Sebenarnya bersama kami pada pagi ini Dr. Suharsh Damodaran, seorang pakar perubatan kecemasan dari Columbia Asia Hospital Setapak. Selamat datang ke Apa Khabar Malaysia pada pagi ini. Salam Malaysia Madani. Terima kasih kerana sihat doktor? Sihat. Beraya tak hujung minggu ni? Beraya. Banyak makan. Kawan, ya ada makan banyak juga. Okey. Baik, dan kita nak bercakap tentang kepentingan untuk kita singkir toksik dalam badan ini. Dari sudut pandangan perubatan, apa yang dimaksudkan dengan singkir toksin ini? Okey, satu topik yang agak menarik jugalah, untuk penting untuk manfaat rakyat. Pada masa musim-musim perayaan ni memang kita makan banyak lah. Okey, kita ceritakan tentang istilah toksin tu. Toksin, apa maksud toksin dalam badan? Toksin ialah bahan-bahan sisa yang dikeluarkan oleh badan sendiri, atau bahan-bahan toksin yang didapat
diperolehi daripada cara makanan kita. Baik. Okay. So badan kita setiap hari menggunakan tenaga. Okay. Kita perlu menghasilkan tenaga. So tenaga ni kita mendapat daripada makanan yang kita makan. Okay. So sel-sel kita akan menggunakan tenaga ni. So bahan-bahan yang sisa tu dianggap sebagai toksin. Okay. Yang perlu dikeluarkan daripada badan. Okay. Kalau kita tengok badan kita memang dicipta dengan semula jadi, di mana kita ada organ-organ yang penting yang melakukan proses mengeluarkan toksin dari badan kita secara semula jadi. Right? So yang sebagai contohnya organ-organ penting yang main peranan penting dalam buang toksin ialah satu, buah pinggang kita. Okay. Kedua, hati. Ketiga, salur limfa-limfa. Kulit kita sendiri, paru-paru dan juga usus mainkan peranan penting. So bahan-bahan yang kita gunakan dalam badan kita yang menghasilkan tenaga, lepas tu akan dihantar ke bahagian usus, di mana usus akan memproses dan membentukkan najis dan dia akan dibuang melalui membuang air besar. Dikala pula sisi-sisi lain macam urea, air yang berlebihan, garam yang berlebihan akan diproses dalam bawah pinggang kita, difilter dan akan dihantar ke pundi kencing dan dia akan dibuang melalui buang air kecil. Mana pula sistem-sistem limfa dan hati mainkan peranan, di mana badan-badan kita yang kita bila sel-sel tu dah matang, dah mati, so sel tu akan jadi macam sisa. Sistem imun, chemical mediators yang radicals yang dihasilkan dalam badan untuk melawan atau untuk menjaga imunisasi kita pun bila dia matang, dia meninggal jadi sisa, dia akan dialirkan ke saluran limfa, di mana dia akan dikeluarkan daripada badan kita. Ini adalah satu cara proses semula jadi yang berlaku dalam badan kita setiap hari. Okey. So macam mana bila kita dengar istilah membuang toksin tu, ada kala pula terlintas dalam fikiran kita, apakah itu istilah detox yang sering dikatakan dalam pasaran, ya. So ada yang recommend, ada banyak produk di dalam pasaran yang mengatakan inilah terbaik untuk detox badan kita. Tapi sama ada barang-barang ini atau istilah-istilah ini diiktiraf oleh bahagian perubatan, pakar-pakar perubatan, ialah satu soalan yang agak penting lah. Rakyat perlu tahu sama ada produk-produk yang dijual ni betul ke dia boleh membuang toksin dalam badan kita. Sering kita mendengar minuman detox. Betul. Ada package 10 kena minum 10 kali ke kena minum 20 kali ke sampai kita mengeluarkan najis yang banyak sampai macam air dah cirit untuk keluarkan toksin dari badan kita. Tapi sama ada betul ke ni dia akan membuang toksin dari badan kita? Tapi memang kalau kita katakan dari segi perubatan memang tidaklah. Tidak ada produk detox yang diiktiraf oleh bahagian perubatan atau FDA, Food and Drug Agency lah. So kenapa mereka gunakan istilah detox ni untuk membuang toksin-toksin ni? Biasanya itu satu suggestion saja untuk menghilangkan detox dari badan. Tapi yang penting ialah membuang toksin-toksin ni secara semula jadi dari badan kita. So kalau ditanyakan sama ada produk-produk ini membantu untuk detox, jawapannya ialah tidak. Okey, doktor telah pun menjawab persoalan kita berkenaan dengan terma detox itu sendiri dan juga produk-produk ataupun suplemen yang dijual di luar sana sebenarnya tidak memberi apa-apa kesan nyah toksin dari dalam badan, kerana badan itu sendiri ataupun tubuh badan, organ sendiri itu dah menjalankan penyingkiran toksin secara semula jadi. Kita tanya pada doktor pula, mungkin apakah cara yang boleh dilakukan untuk kita elakkan setelah kadang-kadang ada hari di mana kita makan berlebihan atau makan makanan yang tinggi kolesterol, yang berminyak, yang bergoreng dan sebagainya. Macam mana kita nak bantu tubuh badan kita untuk melakukan proses nyah toksin itu secara semula jadi dan secara selamat? Okey, itu soalan yang bagus. Kalau katakan memang gaya hidup kita, dan cara pemakanan kita ialah dua perkara yang penting untuk menyingkirkan toksin. Satu, kita start dari segi makanan. So musim perayaan ni memang kita makan banyak. Memang perayaan dikaitkan dengan makanan-makanan yang lazat, sedap. Kita pun teringin nak makan banyak. So tapi bila dah habis musim perayaan ni, kita kena tahulah kita dah makan banyak. So macam mana kita nak keluarkan makanan lemak-lemak berlebihan, zat-zat yang berlebihan yang telah menambahkan beberapa kilo dalam badan kita. So yang penting
ialah pemilihan makanan. Alright. So kita perlu makan makanan yang seimbang lah. Dikatakan seimbang. Dan cara pemakanan tu kita perlu memilih mengikut keperluan harian kita. Bukan semua orang memerlukan kalori yang tinggi. Okay, keperluan kalori itu bergantung kepada satu usia dan also physical activity kita. So katakan kita punya aktiviti itu memerlukan kalori 2,000. So kita kena memilih 2,000 kalori untuk sehari dan kita kena bahagi mengikut sarapan, lunch kita, makanan tengah hari dan makanan malam. Okay, in between kita akan ada juga minum teh. Okay, so kita kena pastikan semua ini dibahagi dan memang ikut sama rata mengikut makanan yang kita pilih itu. Okay, so sebagai contoh untuk makanan tengah hari kita pilih. Okay, so kita perlu memastikan kita ada kombinasi karbohidrat, protein, dari lemak, vitamins, dari segi sayur, buah-buahan, semua ada dalam lengkap dan tidak melebihi keperluan kita. Alright, so kita kena pandai memilih. Okay, so untuk makanan lepas waktu malam, kita kena memilih makanan yang senang untuk diadam dan tidak banyak kalori, sebab waktu malam kita memang merehat, tidur. So kita tak perlukan energi yang banyak. So kita kena bahagikan mengikut tu. Alright. Dan pemilihan makanan pun kita kena pilih. So jangan pilih makanan yang berlemak banyak. So dah musim raya ni kita dah makan lemang, rendang dah banyak dah. So sekarang kita kena pilih. So makanan yang kurang lemak. Tidak bergoreng, mungkin tidak mengandungi santan, tidak mengandungi minyak yang banyak. So kena pilih yang kukus ke atau yang digrill, tidak ada banyak minyak. Okey. Dan kena ada pilihan sayur juga lebihan dan buah-buahan. So memang itu dikatakan lengkap dan memang seimbanglah untuk kita ambil. Okey. Baik, doktor bercakap tentang sayur dan buah-buahan ini, saya ada terbaca cara untuk kita membuang toksik itu melalui pemakanan adalah untuk kita kurangkan makanan yang mengandungi fiber yang tinggi seperti fiber yang liat dan juga kasar. Dan in terms of sayur-sayuran, dikata sayur-sayuran yang cepat tumbuh kena kurangkan, yang lambat tumbuh kena makan banyak sikit. Betul yang dikatakan, memang kita kena seimbangkan lah. Okay, so memang zat fiber tu penting juga untuk pergerakan usus especially. Alright. So kalau kita kurangkan, memang akan ada pengurangan daripada segi pengabsorban makanan dari usus dan pergerakan usus. So fiber tu penting juga. So memang kena seimbangkan lah. Tidak semestinya tidak makan fiber langsung. So memang itu kena ada seimbangan. Alright, seperti yang puan tanya tadi, sayuran yang cepat tumbuh tu kena kurangkan yang lambat tu. So biasanya kita menggalakkan makanan sayuran yang serata, di mana sayur tu mengandungi sayur hijau. Okey. Ada juga sayur yang macam tidak sayur hijau kan, macam cauliflower, lobak, dan ada sayur-sayur yang tumbuh dari pokok atau ada dari tanah. So memang kita bahagikan. Memang semua ni mengandungi zat-zat atau mineral-mineral yang berlainan. Okay? For instance, mungkin sayur hijau kandungan dia vitamin E lebih tinggi. So untuk yang lobak merah pura mungkin vitamin A lebih tinggi. So kita perlu gunakan semua sayur lah. Okay, serata. Baik. Dan doktor, kita ada juga mendengar bahawa kalau orang selalu cakap kan, kita kena bersihkan usus. Ini kalau makan usus jadi bersih. Bila usus jadi bersih, kita punya penyerapan nutrien dan sebagainya berkesan dan sebagainya. So bagaimana kita nak melihat isu ini pula? Alright. So memang sering kita mendengar istilah detox mereka showkan untuk cleansing, colon cleansing dia. Istilah colon cleansing di mana kita membersihkan usus. So usus memang main peranan penting untuk membuang toksin, di mana banyak zat makanan dia akan absorb, dia akan diserap di bahagian usus dan sisa-sisa itu akan dihantar ke kolon besar, usus besar untuk dibuang. Okay. So sering kali kita mendengar kita ada produk-produk yang mana kita boleh mencuci usus. So istilah mencuci usus ni memang satu istilah yang salah lah kalau bagi tahu saya. So bila kita menggunakan produk-produk ini, kita akan sering boleh mendengar pesakit mengadu mereka sering pergi kerap
pergi ke tandas untuk membuang air besar. Kadang-kadang sampai mereka mencirit membuang air saja. Okey. So bila keadaan ini berlaku, pesakit itu kehilangan bukan saja zat toksin, bukan saja menghilangkan toksin, malahan mereka hilang juga zat makanan, mineral-mineral dan air dari badan juga. Okey. So bila ini berlaku, mereka mengalami dehidrasi. Mereka kehilangan garam-garam penting dalam badan juga. So later on mereka mungkin menghadapi masalah dehidrasi dan masalah kerosakan bawah pinggang juga. Doktor, kita nak tanya juga, kita dah bercakap pasal produk-produk detox ni yang menyebabkan pembuangan air besar yang terlalu kerap. Mungkin ia adalah satu kesan di mana berlaku disebabkan oleh bahan-bahan yang dimasukkan dalam produk tersebut. Kebanyakannya ada yang memasukkan laxatif contohnya. Kesan daripada pengambilan produk detox ini yang sebenarnya seperti doktor katakan bukan saja membuang toksin, malah juga membuang zat-zat dan juga air, kandungan air dalam badan. Kesan daripada pengambilan produk-produk detox yang sebegini. Ya, betul. So seperti yang bagi tahu tadi, memang produk-produk ini mengandungi banyakkan daripada produk yang detox ini tidak diiktiraf oleh bahagian perubatan. Mereka tidak ada pengiktirafan atau sijil daripada FDA yang mensyorkan ini selamat digunakan untuk membuang toksin. Okey. So bila pesakit mengambil benda-benda detox sebegini, so mereka akan kehilangan zat dan juga air dari badan seperti yang katakan. Sebab mereka tidak tahu, tidak ada konsultasi daripada doktor pakar atau tidak ada konsultasi daripada pakar dari nutrisi atau makanan. So mereka mengambil ni tak dengan tidak tahu apakah kemungkinan atau masalah yang boleh timbul daripada produk-produk ini. So bila mereka mengambil tanpa guidance yang betul, tanpa penerangan yang betul, so mereka mengalami masalah-masalah kesihatan tersebut dan mereka perlu merujuk kepada hospital atau pakar perubatan later on untuk menerima rawatan untuk untuk menangani masalah yang mereka mengalami. Jadi mungkin ada antara kesannya mungkin boleh menyebabkan kerosakan organ dalaman contohnya? Ya, betul. Ada beberapa produk detox yang disyorkan yang pernah diambil oleh pesakit boleh juga merosakkan masalah kesihatan, juga merosakkan organ-organ mereka. Yang penting biasanya kita sering menerima pesakit yang menggunakan jamu atau bahan detox yang disyorkan, dibeli dari pasaran, dikatakan direkomend oleh kawan dia. Okey. So bila mereka ambil produk-produk ini untuk mengurangkan berat badan, sering kita dengar untuk mengurangkan berat badan, untuk detoxan dari body kita lah. So bila mengambil makan atau suplemen yang tidak diiktiraf ni, so kebanyakan mengalami kerosakan bawah pinggang dan kerosakan hati. Okey. So kebanyakan bahan-bahan yang kita makan atau ubat-ubat yang kita makan biasanya dia akan dimetabolisme sama ada di hati atau bawah pinggang. So bila kandungan ini tidak sesuai untuk di metabolisme dalam badan kita, so yang ini akan menyebabkan kerosakan kepada hati dan bawah pinggang kita. Okey doktor, kita dah sambung lagi perbincangan kita berkenaan dengan nyah toksin ataupun menyingkirkan toksin dalam badan ni, tapi kita akan berhenti berehat untuk seketika dan akan kembali selepas ini. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami. Masih lagi membincangkan tentang kepentingan untuk kita singkir toksik dalam badan. Dan bercakap tentang perkara ini, doktor. Toksin ini kalau kita keluarkan, adakah ia akan membawa kepada perubahan berat badan ataupun pengurangan berat badan sebenarnya? Ya, okey. So seperti yang bincangkan tadi, untuk mengurangkan toksin dalam badan, satu is dari segi makanan, satu lagi gaya hidup kita lah. Betul. Okay. So bila kita mengawal makanan kita dan menggunakan gaya hidup yang baik, okey, di mana kita ada tidur yang secukupnya 6 hingga 8 jam atau kita senam kerap 3 kali seminggu. So memang kita boleh tengok perubahan dalam berat badan dari segi berat badan. Okey. So salah satu komplikasi bila kita tidak mengawal makanan dan tidak bersenam ialah kita boleh nampak berat badan kita bertambah sebab memang zat-zat makanan yang kita terima banyak tu dia akan digunakan yang perlu dalam badan kita, yang selebihnya akan jadi
sebagai lemak dan dia akan di-store di bahagian badan kita, sama ada di bawah tisu ke atau di bawah organ. Okey. So bila yang ini bertambah dengan secara semula jadinya berat badan kita pun bertambah. Baik. Okey. So untuk mengurangkan, salah satu proses untuk detox tu, bila kita detox maksudnya kita jaga makanan di mana kita menyingkirkan sisa-sisa berlebihan, toksin-toksin berlebihan dari badan kita, secara semula jadi berat badan kita pun akan kurang. Baik, doktor, selain daripada suplemen detox ni, kita selalu ada dengar detox patch. Tampakkan kaki dia tarik semua detox ni, doktor. Itu saya rasa kalau ikut daripada logik pemikiran pun boleh tahulah benda tu tak orang kata scam lah benda tu. Tak apa. Kita berikan doktor untuk menjelaskan kepada semua penonton. Memang kita sering mendengar istilah yang stocking atau plaster di kaki, di mana kita letak satu plaster overnight, esok keadaannya hilang semua toksin dari badan kita. Stocking itu akan menyerap semua toksin dan besi-besi dalam badan. So memang tidak tidak betul lah. Memang tidak diiktiraf dan tidak yang menunjukkan bukti bahawa produk-produk ini boleh menghilangkan toksin. Okay? So memang consider macam scam lah. Okay? Alright. So bila adanya produk-produk sebegini, ramai juga yang terpedaya sebab mereka nak cara cepat sebenarnya nak cara cepat shortcut lah untuk menghilangkan toksin. So kalau ikutkan memang tidak ada shortcut lah untuk hilangkan toksin dalam badan. Toksin seperti yang beritahu tadi memang satu proses semula jadi yang berlaku setiap hari dalam badan kita. So yang penting kita kena pastikan proses ini berjalan dengan lancar dan selamat di badan kita. Dan so, dengan kita mengamalkan pemakanan yang sihat sepanjang hidup, jadikan satu gaya hidup. Okey, doktor, kita nak beralih topik ni lah. Dalam musim-musim perayaan ni kan pastinya banyak situasi-situasi kecemasan yang berlaku. Nak minta pandangan dan juga mungkin sedikit nasihat daripada doktor sendiri. Antara situasi-situasi yang sering berlaku dalam musim-musim perayaan ni, terutama sekali kalau dalam nilai jabatan kecemasan contohnya, dan yang sering dilihat antara kes-kes yang sering diterima musim-musim perayaan ni, kalau bukan kes kemalangan contohnya, ataupun mungkin dalam yang berlaku di sekitar dalam rumah dalam waktu perayaan ni, mungkin terkena air panas ke apa ke, apakah yang boleh kita lakukan untuk kita kata mencegah dan juga merawat dalam keadaan sebegitu. Okey, yang sering kita terima selain daripada yang puan bagi tahu tadi ialah kena air panas, especially kanak-kanak atau main mercun, kena melecur. Betul. Okey. So first is prevention lah untuk mengelakkan daripada berlaku ialah pastikan jangan main mercun. pastikan jangan kanak-kanak main mercun tanpa pengawasan. Betul. Tanpa pengawasan. Pastikan mereka sentiasa diawasi. Kalau berlaku kes kebakaran atau melecur kulit ke atau air panas atau mercun, first thing ialah untuk mengelakkan kita mengalihkan daripada keancaman tersebut. Okay. First, remove daripada tempat ancaman itu, bawa ke tempat selamat. Okay. Kedua, pastikan pakaian atau yang benda yang dipakai atas kulit itu tidak masih membakar. Kalau tidak masih membakar, kena mengalihkan. Mengalihkan dan rinse atau cuci bahagian yang luka tersebut di bawah air tap. Air pipe biasa. Berapa lama? Lebih kurang 10 hingga 20 minit dah cukup dah. Okey, maknanya kena alirkan air itu selama 10 hingga 20 minit. Okey. Bagi bahagian yang bakar tu cool down dan selamat. Bila dah habis tu, gunakan tuala yang bersih, cuma lapkan dengan lembut. Okey. Sebab ada leceran kulit tu, so kena pastikan dia selamatlah. Bila kalau terlalu kasar, dia boleh menyebabkan kehilangan kulit atau pendarahan. Okey. Selalunya kalau kita dekat rumah nenek ke dekat kampung ke apa kan, selalunya orang kata kita letaklah minyak gamat ke atau letak aloe vera kan, letak dia kan. Pandangan doktor, patut ke letak apa-apa ataupun jangan letak apa-apa langsung? Jangan letak apa-apa langsung. Yang penting kena remove benda yang masih membakar tu. Sebagai pakaian ke apa-apa, remove. Kedua, letak di bawah air pipe. Air yang mengalir 10 hingga 20 minit. Pastikan dia tidak meleceh lagi. Lepas tu gunakan tuala yang bersih, lapkan dan bawa ke klinik terdekat atau hospital terdekat. Atau ada krim kebakaran, boleh apply ke tempat yang terbakar tu. Jangan gunakan Colgate. Ada yang menggunakan kunyit. Ada juga yang menggunakan minyak-minyak sapu. Yang ini semua akan menyebabkan tempat luka tersebut menjadi berjangkit atau semakin teruk daripada keadaan asal dia lah.
Dan di musim perayaan ni saya kira kita tak boleh lari daripada sakit perut, keracunan makanan Betul. dan sebagainya. So bagaimana kita nak menghadapi situasi-situasi ini? So satu sakit perut memang berlaku. So memang masa musim perayaan ni memang semua makanan banyak, lazat. Makan sepenuh dan ada yang mendapat gastrik, ada pula yang mendapat reflux disease di mana pengadaman tidak berlaku dengan selesa. So untuk orang-orang yang ada masalah pengadaman atau gastrik sebelum ni, pastikan you pilih makanan. Okey, yang penting pilih makanan dan kuantiti. Alright. So memang nak makan sedap tapi kena kawal lah. So kena makan mengikut masa. Jangan bagi perut kosong terlalu lama atau perut penuh sepenuhnya. Okay. So ini akan mengurangkan pengadaman dan menyebabkan acid reflux bertambah di perut, menyebabkan gastrik. Okay. Satu lagi ialah food poisoning atau ciri-birik sering berlaku. So ini berlaku bila proses katakan bila kita ada perayaan, biasanya kita masak secara banyak awal pagi. So bila makanan tu dah masak awal, so kena pastikan dihabis awal lah, jangan bawa sampai ke malam. So bila makan yang sama tidak ditutup dengan baik atau dibiarkan saja atau dibiarkan terlalu lama di luar, lepas tu dimakan pada waktu malam, boleh menyebabkan gastric upset lah, menyebabkan keracunan makanan atau ciri-birik. So kena pastikan makanan itu disimpan. Kalau masa awal, pastikan disimpan dalam peti sejuk atau dipanaskan sebelum makan. Baik. Dan saya kira antara perkara lain yang sering terjadi di musim perayaan ini mungkin menjadi kes kecemasan adalah sesak nafas. Doktor, apa yang boleh kita lakukan untuk rawatan awal? Okey. So sesak nafas ni sama ada pesakit itu memang ada masalah pernafasan sebelum ni, sebagainya ada asma. Okay. So bila musim perayaan ni, especially kanak-kanak, so mereka suka minum ais banyak atau main mercun, kena asap. So ada exacerbation of asma lah, di mana mereka dapat susah nafas. So bila perkara ini berlaku, atau mereka mungkin boleh dapat alahan daripada makanan juga yang menyebabkan mereka susah nafas. So first thing kena pastikan itu disebabkan oleh apa. Memang kalau diketahui ada asma, mereka sesak nafas, so kena bagi inhaler asma tu kalau mereka ada di rumah, so kena pastikan berbagi. Dan pastikan lepas bagi ubat tersebut sama ada keadaan mereka bertambah baik ke tak. Okey, kalau bertambah baik, so berapa lama? So biasanya dari segi yang orang yang kerap dapat asma ni, bila dah ambil sekali yang inhaler tu, 2 puff tu, boleh nampak pertambahan, improvement. Kalau masih tak improve, kita akan syorkan untuk ambil kali kedua. So berapa kali maksimum boleh ambil? Katakan dalam sejam tu dah ambil lebih daripada 4 kali, selang 15 minit dah 4 kali dah ambil, masih tak lega, maksudnya diperlukan bantuan daripada pakar. So you perlulah bawa ke hospital lah untuk rawatan selanjutnya. Tapi katakan pesakit yang susah nafas ni tidak pernah ada masalah, tidak pernah ada isteri yang mereka ada asma ke sesak nafas sebelum ni, ini kali pertama berlaku sesak nafas ni, so kena tahulah apakah puncak sesak nafas ni. So pesakit-pesakit ni perlu dibawa ke klinik, jumpa doktor dan pastikan apakah masalah yang sebenarnya menyebabkan mereka sesak nafas. Okey, baik. Dan doktor, sebagai langkah orang kata persediaan dan sebagainya, perlu ke setiap rumah yang mungkin ada bayi ataupun kanak-kanak kecil untuk menyediakan sendiri orang kata nebulizer itu, mobile nebulizer di rumah? Alright. Okey. So mobile nebulizer memang akan disyorkan untuk digunakan kalau pesakit itu memang kerap mengalami kesesakan nafas ni. So especially yang ada yang family history ke hereditary, yang memang ada asma di keluarga, nenek, mak, ayah semua ada, memang dia kerap dapat serangan ni, memang kita syorkan untuk gunakan nebulizer kat rumah sebagai langkah-langkah keselamatan lah. Kalau kerap dapat ni, mereka boleh ambil nebulizer ke rumah. Tapi kan doktor, ada yang dekat rumah diorang pakai nebulizer tu, diorang kata diorang ambil ubat tapi tak tahu dosage dia. Satu lagi dia ambil tanpa ubat, so just air garam itu saja. So bagaimana dengan situasi ni? So nebulizer biasanya kalau orang itu menggunakan nebulizer, biasanya mereka telah diajar macam mana cara menggunakan nebulizer itu. Biasanya nebulizer itu akan disyorkan digunakan oleh pakar paru-paru selepas menganalisis yang katakan pesakit ini kerap mengalami kesesakan, dia perlukan nebulizer, so dia akan syorkan untuk membeli. So bila mereka membeli alat nebulizer ni, orang yang menjual
atau vendor yang menjual tu atau farmasis yang memberi ubat tu akan menjelaskan daripada langkah pertama hingga langkah akhir macam mana nak gunakan satu dosage ubat yang perlu digunakan, cara penyimpanan ubat tersebut dan expiry date semua akan dijelaskan secara terperinci kepada. So kalau orang yang menggunakan nebulizer tidak tahu istilah ini, maksudnya mereka membeli sendiri tanpa rekomendasi daripada pakar atau tanpa pengajar daripada yang bahagian farmasi atau yang vendor yang menjual alat tersebut. Jadi kalau tak disyorkan oleh doktor ataupun pakar, maka janganlah pandai-pandai beli sendiri dekat farmasi. Apa-apa pun dapatkan rawatan daripada klinik ataupun doktor ataupun hospital yang berdekatan. Dan lebih baik kalau untuk tambah ada juga berlaku di kes mana mungkin abang dia menggunakan nebulizer. Okey. Tapi bila adik mendapat sesak nafas ni, parents pakai je lah, dia share antara adik-beradik. Adik-beradik. Tapi mungkin adik itu sesak nafas mungkin bukan disebabkan oleh asma, mungkin disebabkan oleh masalah lain. So perlu tahu perbezaan lah. Okey. Dan kalau kita pakai nebulizer tu sahaja dengan air itu, adakah saline solution itu okey? Itu memang tidak ada bukti yang menunjukkan akan menghilangkan kesempitan paru-paru. Tak melegakan pun tidak? Tidak. Okey. Baik, terima kasih Dr. Suhaj Damodaran, pakar perubatan kecemasan atas perkongsian tentang pengurusan kecemasan ketika perayaan dan juga singkir toksin dalam badan. Dan kita nak berehat seketika, kita kembali selepas ini. Baik, masih lagi bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia. Terima kasihlah kerana masih lagi setia bersama kami. Okey, tadi di awal rancangan dah bagi tahu dah kita ada tetamu yang sangat istimewa bersama kami pada pagi ini. Seseorang yang makin popular terutama sekali di platform media sosial dengan posting-posting beliau yang memberikan inspirasi, yang memberikan motivasi. Betul. Dia review, dia bagi inspirasi, review bagi inspirasi dan pengikutnya 5 juta lebih. Wow. Siapa dia? Okey, bagi kita perkenalkan bersama kami di studio pada pagi ini, Boss James. Selamat datang ke Apa Khabar Malaysia. Sihat ke? Alhamdulillah, sihat. Sama Hari Raya. Macam mana sambutan Hari Raya untuk tahun ni? Okey tak? Okey, biasa-biasa je sebenarnya. Tak pergi mana, saja stay dekat KL, dekat rumah. Okey, alright. Makan banyak tak? Makan banyak tak lah. Tak berani makan banyak. Tak berani. Kenapa? Tengok doktor cakap tadi, baik saya jaga makanan. Ini antara penonton yang bagus kerana diambil apa yang kita sampaikan, perkongsian yang baik dan diamalkan. Dan itu juga yang dilakukan oleh Boss James. Awak sampaikan inspirasi supaya orang dapat menerima dan ikut review-review awak itu untuk beli barang yang lebih bagus. Baik, dan mungkin ada antara anda yang di luar sana mungkin belum mengenali Boss James yang memang tengah hangat di aplikasi TikTok, dan mungkin Boss James boleh bagi tahu orang background macam mana you bermula dengan TikTok ini. Boleh. Hai semua. Dia nervous sikit. Dia pandang kamera ni. Dia kamera TikTok okey. Kamera phone okey. Kamera dekat studio dia komentar. Okey. Hai semua, nama saya James. Saya penjual motosikal. Saya dealer motosikal. Dulu saya start main TikTok kerana atas tujuan pemasaran. Sebab masa tu kita lahir daripada Kapar, Kelang. So tempat kita memang susah orang KL nak datang. So sales memang slow. So I fikir mungkin daripada kita habiskan banyak duit dekat advertisement, mungkin kita boleh cuba TikTok buat video pendek. Dan masa tu barulah ada video-video TikTok. Macam tu. Okey. Macam tu. Okay, orang sebelum Kelang start orang Kelang, Kapar. Ya, dan betul. sebelum ni pun orang Kelang juga. Oh really? Nanti kita boleh borak pasal Kelang kan? Sekarang pasal Kelang. Okey, bermula daripada video-video yang inilah untuk tujuan pemasaran sebenarnya. Sekarang ni dah berkembang dengan followers yang ramai, seramai 5 juta pengikut di TikTok tu sendiri. Mungkin apa yang menjadi idea atau macam mana mendapatkan inspirasi untuk membuat konten untuk diletakkan di media sosial? Kalau tengok balik konten-konten kita dulu, saya ada copy sedikit daripada China. Tapi video-video yang kita hasilkan semuanya kebanyakannya berniat daripada segi nilai murni. Sama ada rajin, sama ada usaha,
sama ada jaga apa orang nak kata tu, kelakuan diri, pemikiran diri. So it's like more of like a vibe supaya orang boleh belajar ke arah yang lebih baik. Macam tu. Lepas tu baru ada review, baru adalah ayat-ayat inspirasi. But the best thing saya rasa adalah semasa kita pergi buat sumbangan lah. Video-video macam tu yang bagi saya paling happy lah. Okey, kenapa? Saya rasa video-video yang memberi nilai murni sebenarnya memberi makna kepada hidup orang. Betul. Okey. Orang lebih tenang, lebih bahagia, lebih gembira. Dia tak ada isu-isu kerana nak naikkan view, kerana nak dapatkan eyeball daripada semua. Kita perlu buat barang yang lebih sangat. Macam tu. Tapi ada orang kan kadang-kadang dia suka mencipta kontroversi untuk jadi dari hero ke zero ke hero ni. Pandangan James macam mana? Saya rasa dalam dunia social media ini ada banyak cara. Masing-masing ada kehendak sendiri, ada agenda, tujuan sendiri. Tak boleh dinafikan bahawa cara ini memang membantu. Tapi dalam Cina ada ayat macam ni. Apa yang ditanam, hasil yang dituai nanti kita yang punya juga. So kalau kita buat dengan cara yang baik, mungkin dia datang dengan lambat, tapi dah lama kemudian confirm dia akan berhasil juga. Saya ambil masa mungkin 4 tahun lebih. Orang lain mungkin ambil masa setahun lebih. Sama juga, sampai juga. So bersabarlah. Okey, kita nak tahu sebelum James sampai ke keadaan sekarang ini, pastinya melalui satu jalan yang sukar dan sebagainya. Mungkin boleh kongsikan momen sebelum start itu, daripada kosong itu sampai ke sekarang. Dulu semasa saya buat video, saya pakai phone. iPhone yang satu mata. Ada mic, kita pakai record dekat macam tu, dekat tangan saja. Kita letak dekat sebelah saja. Selepas itu start ada 2 mata. Dan kita ambil lampu, tapi masih shoot sendiri juga. Lepas tu sudah ada mic. Selepas itu baru ada kamera. Time ada kamera tu mula saya hire videographer. Sampai sekarang itu ada, I think dah 2 tahun lah. Lepas tu baru ada lebih profesional macam lampu, kamera berapa unit, berapa angle dan professional editing. Dulu edit semua pakai phone saja. Tapi macam tambah kos je sekarang? Ya, sangat tinggi. Sekarang punya kos sangat tinggi. Kos tinggi tapi pendapatan dia pun samalah, setimpal lah kan dengan kos yang dikeluarkan. Kalau dulu memang mula berkecimpung dalam platform social media ni untuk mempromosikan bisnes motosikal. Sekarang dah jadi seorang kata bolehlah kita panggil pempengaruh lah kan. Dah ada kerjaya social media. Bisnes motosikal macam mana? Bergerak seiring ataupun sekarang dah lebih fokus pada kerjaya sebagai pempengaruh? Sejujurnya bisnes motor saya melibat ganda. Sangat bagus. Dalam ini dunia social media pun sangat bagus. Income yang saya dapat sebenarnya jauh lebih baik. Dua-dua pun. Tapi bagi saya dunia social media ini dia tak sebagus yang difikir. Semua orang beranggapan bahawa kalau you jadi pempengaruh, you pandai dalam social media, you boleh cari banyak-banyak duit. I don't think so. Tak banyak ke? Dia banyak. Sejujurnya dia memang banyak. Tapi dia tak boleh dalam jangka masa yang sangat panjang. Sebab hari ini you viral, mungkin esok orang lain yang viral. Tak mungkin you viral. Saya sangat bersyukur kerana saya boleh tahan sampai 4 tahun lebih. Kalau you tengok banyak orang yang buat TikTok 4 tahun lepas sampai sekarang memang tak ada dah dekat sana. You tak nampak even pun dia post apa-apa, ataupun kalau dia post pun mungkin view dia tak naik. Saya punya masih ada ratus-ratus ribu. Saya pun hebatnya saya. Itu kita dah tahu apa mungkin ada rahsia ataupun ada formula yang digunakan untuk maintain ataupun untuk sustain pengikut-pengikut, sustain viewers di TikTok. Bagi saya social media dia seperti orang kata lah, it's a marketing. But whatever you market towards the market, it has to be yourself. So bagi saya
being jujur is very important. Apa yang you paparkan dalam social media sepatutnya ialah apa yang you ada dalam dunia sebenar. Okey, faham. So macam konten yang saya buat sumbangan ni, itu yang apa yang berlaku. Kan, saya pergi dekat sekolah, jumpa dengan cikgu, jumpa dengan guru besar, apa yang saya cakap saya post dalam social media. So kalau orang lain nampak, oh iya betul saya jumpa dia dekat sekolah. Untuk konten-konten sketsa, video-video inspirasi yang saya buat. So bila orang nampak, oh bos ini macam betul ke dia memang macam tu. So bila mereka datang beli motor dari kedai, macam oh iyalah orang ni vibe dia lain sikit. Dia bukan acting sangat. Maknanya apa-apa pun mesti jujur pada diri dan memang kena be yourself lah, walaupun dunia social media ni orang kata dunia tipu-tipu saja. Okey, kita nak tanya pada James. Dikabarkan ataupun dengar-dengar James juga turut berpuasa dan dah 4 tahun dengar puasa. Macam mana pengalaman berpuasa masa mula-mula dahulu dengan sekarang ni? Dulu saya berpuasa kerana dipaksa. Okey. Teruskan. Sekarang macam mana? Sekarang saya rasa happy lah dapat puasa. Okey. Sejujurnya saya tak puasa penuh 30 hari. Okey. Tapi saya setiap kali puasa saya fokus kepada sumbangan. Setiap kali puasa saya buat dengan tim saya, dengan orang yang rapat dengan saya. Dan saya rasa saya jadi lebih sabar, lebih memahami. Dan yang paling penting sekali kuat menahan. Kuat menahan apa tu? Menahan apa yang perlu ditahan. Lapar, minum. Ada rasa apa-apa perubahan tak? Mungkin daripada segi kesihatan ke, daripada segi fizikal ke? Lebih kurus lah sekarang. Ya ke? Oh, fit sikit lah. Boleh lah. Okey, mana yang lebih susah? Puasa tahan makan ataupun tahan minum? Saya rasa tahan makan. Oh, tahan makan lagi susah. Ya, tahan makan lagi susah. Ketahan gosip. Itu paling susah lah saya rasa. Okey, kalau kita tengok rata-rata pengikut James di TikTok, rata-ratanya kebanyakan adalah orang Melayu lah. Macam mana James sendiri boleh orang kata relate kepada audience Melayu dan ditambah pula dengan video-video yang James hasilkan semuanya fasih berbahasa Melayu dan memberikan kata-kata motivasi pun, kata-kata inspirasi pun dengan ni lah orang kata boleh menyentuh jiwa lah. Dari mana datangnya semua tu? Memang duduk tulis dulu ke macam mana? Okey. Video-video inspirasi ini saya cakap macam ni, dia lebih fokus kepada niat. Niat asal yang baik dengan benda yang kita lalui. So kalau benda itu kita lalui, kita fikir okey, mungkin ini boleh jadikan panduan untuk semua. Contoh, dan kami akan tulis skrip, kami buat. Tapi ayat-ayat inspirasi itu kebanyakan kami cari. But seperti yang you kata, macam mana boleh dapat ramai pengikut yang berbangsa Melayu? Mungkin saya rasa sebab cara kita. Pada fasa mula saya buat video, saya mula dengan bahasa Melayu. And selain daripada kenapa saya tak memilih pakai bahasa Inggeris, bahasa Cina, sebab saya harap kita anak Malaysia, apa yang kita buat, apa yang kita sampaikan, semua orang faham. Bila semua orang faham, kurangnya salah faham, kurangnya prejudis, kita boleh elak diskriminasi. Dan mungkin itu sebab bila orang dah lebih memahami, orang rasa, oh saya ni mungkin lebih ikhlas dan betul dan mereka suka. Itu yang penting. Baik, dan untuk tahun ini apa sebenarnya target James daripada bisnes dan juga media sosial? Untuk bisnes, saya harap staf saya sekarang ada dekat dengan 40 orang. Semoga daripada akhir tahun ini bolehlah cecah 80 orang, tambah 2 lagi kedai. Untuk social media, saya tak ada banyak pun. Saya cuma harap apa yang saya buat boleh diteruskan dengan niat yang sama, yang baik. Sebab saya rasa tanggungjawab ini bukan senang. Bagi semua orang, mungkin saya sangat bertuah kerana ada followers yang ramai. Tapi apa yang kita buat sebenarnya menjadi satu contoh kepada anak muda, kepada orang yang melayan video kita. So, saya kena lebih berhati-hati
daripada fokus kepada sama ada followers saya naik, saya akan fokus kepada apa yang saya buat adalah betul ataupun Rasa tidak. pressure tak? Sebab yalah video-video yang dihasilkan memberi inspirasi, ada motivasi. Pastinya ada satu target ataupun satu level yang diletakkan untuk James sendiri. Rasa pressure tak, tekanan pada diri sendiri tu? If it's fake, then it's pressure. Oh, faham. If it's true, then it's okay. So yang you kata you sentiasa berada dengan followers, sentiasa ada tu fake ke tak? Ha. Half of it. Okay. I cannot be with everyone, but I'll try my best. Aha. Sejujurnya. Okay. Okay, sweet ah. Nanti saya cari you James. James, saya mahu kamu Okey, terima kasih Bos James atas perkongsian daripada Zero to Hero dan diharapkan lepas ini lebih berjaya, dapat banyak lagi award ke. Kalau ada award kan TikTok Malaysia kan mesti ada kan? Ya, more to business award lah. Okey, itu. Okey. Kita targetkan semoga dapat berjaya 2 kedai baru, 80 staff dan sebagainya lah. Okey, kita dah pun sampai ke akhir rancangan Apa Khabar Malaysia pada pagi ini. Terima kasih kerana setia bersama kami. Apa-apa pun dalam musim-musim perayaan ni, jaga diri, jaga kesihatan, jaga makan, minum air banyak-banyak. Cuaca masih panas juga kan siang-siang hari ni. Okey, itu saja daripada saya, Pasha Rahim. Dan itu saja juga daripada saya, Harlina Pahlavi. Sehingga berjumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Bye.